A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini kita meneruskan kuliah mingguan kita, kuliah subuh kita. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk yang kedua. Jadi sebelum tu saya nak iklan sikit lah. Ni saya ada bawa tabung. Tabung ni tabung infak program sambutan Maulidur Rasul Musalla Asy-Syafi'i Sekolah Kebangsaan Subang Batu Ampar. Sekolah saya lah. Jadi tahun ni saya nak buat majlis Maulidur Rasul macam surau-surau lain jugalah. Tapi ni surau sekolah. Kita jemput kumpulan kasidah, kita jemput pentauziah, kemudian kita nak bagi anak-anak makan kan. Cumanya dana tu tak ada kan. Programnya nak buat tapi dana tak ada. Saya terpaksalah dengan apa orang kata, muka tak apa nak malunya, saya edarkan tabung-tabung ni, minta siapa nak menginfak untuk majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak kita. Sampailah 15 bulan 10. Saya dah telefon dah kasidah punya tu. Dia kata khidmat untuk kasidah ni 500 lah kan. Kemudian makan tu lah. Kita tengok sambung daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua, muka surat surat apa? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Bab kedua, muka surat 21, bab yang kedua. Bab kedua. Babu ma jaa fi taghlisi bil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis bergelap dengan sembahyang subuh. An Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha fayansarifun nisa'u qala al-ansariyu fayamurrun nisa'u mutalaffifati bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Hasan sahih. Daripada Aisyah katanya bahawasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh ia. Daripada Aisyah katanya bahawasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh ia, maka berpaling perempuan-perempuan, kata Al-Ansari, maka lalulah segala perempuan yang berbulut-bulut dengan kain badannya, tiada dikenali mereka itu dari sebab cerah tak cerah. Jadi satu hadis menunjukkan bahawa
Nabi SAW sembahyang subuh, maka berpaling perempuan ni maknanya bila selesai sembahyang subuh, orang perempuan dia akan berpaling dulu. Kata Al-Ansari, maka lalulah segala perempuan ni pun lalulah balik, yang berbulut-bulut dengan kain badannya, tiada dikenali mereka itu dari sebab cerah tak cerah. Cerah tak cerah ni maknanya sama-sama lah. Jadi nak menceritakan bahawa macam mana keadaan sembahyang subuh Nabi SAW. Jadi perempuan pun ada juga, tapi perempuan dia balik dulu, yang lelaki ni tak kenal pun siapa-siapa perempuan ni, sebab keadaan cerah tak cerah. Berbezalah zaman kita ni. Zaman kita lampu semua ada kan. Jadi waktu subuh tu gelap pun dalam surau kita cerah kan. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula taklis itu makna pada Melayu bergelap, yakni turun atau bangun mengerjakan subuh pada waktu cerah tak cerahnya. Maka yang demikian dituntut oleh syarak kita dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya, Ana Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh dia dan sekalian kami ada hadir sama-sama berjemaah. Apabila selesai sembahyang, fayan sorifun nisa'u, apabila selesai sembahyang maka berpaling perempuan-perempuan. Jadi sembahyang subuh ni satu sembahyang yang berat lah. Jihad kita ni nak lawan nafsu tidur kan. Sebab tu waktu subuh pun azan dia pun kan, Bilal akan tambah lagi, as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Kadang-kadang telajak-telajak kita kan sembahyang subuh. Jadi kami, kata sahabat, kami ada hadir bersama-sama jemaah. Kami ni menurut Aisyah, sebab hadir daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, dan sekalian kami ada hadir sama-sama berjemaah. Bila selesai maknanya perempuan zaman tu pun, perempuan pun sembahyang berjemaah juga. Cumanya syarat-syarat perempuan ni kalau sembahyang berjemaah macam itulah, jangan berwangi-wangian, jangan bersolek, berhias kan, supaya menarik yang muda-muda, anak-anak dara tu tidak digalakkan. Macam kita hari ni kadang-kadang pergi bawa isteri, dia ada sebab-sebab dia lah kan, untuk mengelak daripada fitnah. Tapi zaman Nabi pun berdasarkan hadis ni, orang perempuan pun sama-sama berjemaah. Maka berpaling perempuan-perempuan bila dah habis selesai sembahyang, berpaling perempuan-perempuan, yakni mengizin akan kembali ke rumah masing-masing. Nabi akan sekalian perempuan. Supaya apa? Supaya tak balik sama dengan lelaki, nanti bersaing kan. Itu. Qala al-Ansariyu fayamurrun nisa'u mutalaffifati bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalasi. Kata guru Tirmizi yang bernama Ishaq bin Musa al-Ash'ari, pada riwayatnya, maka lalulah segala perempuan yang berbulut dengan kain mereka itu pulang. Tidak dikenal akan mereka itu lelakikah atau perempuan daripada gelap hari, oleh menunjukkan bersubuh amat Nabi sembahyang itu sampai tiada berapa kenal seorang dengan seorang. Maknanya nak menunjukkan waktu tu memang dah masuk waktu subuh. Sembahyang subuh tu memang dah masuk waktu subuh, iaitu bila terbit fajar sidik tu. Jadi tak adalah nak tunggu sampai cerah kan, masih lagi dalam gelap. Sebab bila dah habis sembahyang tu, Nabi izinkan perempuan balik dulu supaya tak bersama dengan lelaki balik. Jadi yang berjalan tu pun tak, kalau tengok ni tak nampak bayang lah, tak nampak lelaki, perempuan tak nampak. Tiada dikenal akan mereka itu lelaki kah
atau perempuan daripada gelap hari, oleh menunjukkan bersubuh amat semayang itu sampai tiada berapa kenal seorang dengan seorang. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada datang riwayat daripada Ibnu Umar, Anas Qailah bin Makramah. Kata Abu Isa, bermula Aisyah, hadis Aisyah ialah hadis hasan sahih. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya pada bab waqtil fajri. Ni hadis ni Tirmizi yang kita baca ni, hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi. Tapi dalam ni kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ni hasan sahih. Dalam Sahih Bukhari pun ada juga. Dalam Bukhari hadis ni. Jadi dalam Bukhari hadis ni hadis sahih. Bab waktu fajar, dan telah dikeluarkan oleh Muslim, dalam Muslim pun ada juga hadis ni sahih. Pada bab istihbabit tabkirul bisubhi, bab menggalakkan berpagi-pagi sembahyang subuh. Berpagi-pagi maknanya awal lah. Dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um. Masalah sembahyang subuh bergelap dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan ialah yakni sebagai dalam hadis masalah 32, itulah yang memilih akan dia oleh ketiadaan seorang daripada ahli ilmi daripada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada mereka itu Abu Bakar, dan mereka yang kemudian daripada mereka daripada tabi'in, dan lelap dan dengan dialah, berkata Syafi'i, Ahmad Ishaq disunatkan oleh mereka itu akan bergelap dengan sembahyang subuh. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kemudian daripada telah didatangkan hadis dalam masalah 32. Hadis masalah 32 tu berkaitan dengan subuh bergelap tadi, menunjukkan sunat bergelap dengan sembahyang subuh, dan ialah mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur. Dan kata Abu Hanifah, menanti cerah itu lebih afdal. Maknanya dalam bab ni pun empat mazhab tu, tapi Imam Abu Hanifah kata menanti cerah tu lebih afdal. Dia pun ada dia punya dalil dia. Dia pun ada dia punya dalil dia. Masalah perempuan sembahyang berjemaah ke masjid, boleh tak? Tak payah dijelaskan dalam kitab ni. Yang menariknya, kitab ni, pengarang kitab ni dah jelas siap-siap. Kadang-kadang kita jelas awal-awal kan, rupanya dia dah siap lengkap dia punya syarah dia. Kata Imam Nawawi, dan dengan hadis ini dalam masalah 30 itu menunjukkan harus bagi segala perempuan itu datang hadis sembahyang berjemaah ke masjid, dan iaitu apabila tiada takut akan fitnah ke atas mereka itu, seperti diagah tapi orang surau Saniah ni semua tak ada, baik-baik semua kan. Kalau ada kena agah, beritahu kita ambil tindakan. Kemudian atau diusik oleh lelaki yang jahat-jahat dan kutu-kutu di jalan. Tak ada, kutu-kutu pun tak nak ngorat, sebab yang poi semua acik-acik kan. Atau seperti mendatangkan perkelahian lelaki isteri dengan raibnya dan jauhnya, atau kerana mudanya. Tak payahlah, kalau suami itu tak bagi pergi, jangan pergi lah. Tapi kalau ada majlis ilmu pun kena minta izin juga suami. Melainkan kalau dalam ada kuliah, contoh pengajian tu, pengajian berkaitan dengan, kalau perempuan ni pengajian yang berkaitan dengan fardu ain, berkaitan dengan haid, nifas dan sebagainya, atau berkaitan dengan solat yang wajib-wajib ni. Jadi si suami ni dia dah dia tak nak ajar kat rumah kan, dah dia tak nak ajar kat rumah. Lepas tu bila kata, kalau awak tak nak ajar, saya pergi surau tu ada ustazah ngajar, ada ustaz ajar fardu ain, bab solat, bab apa. Tidak, saya dalam keadaan jahil macam ni, awak dah tak nak ajar. Tak ada, saya tak izinkan. Yang ni berdosa suami tak izinkan kan. Wajib isteri tu wajib belajar juga, sebab suami tadi tak dapat nak ajar. Tapi kalau suami kat rumah dia ajar, bang nak pergi surau bang, ada kuliah, tak payah. Kitab apa ustaz saja? Kitab ni, bab ni, kitab Munyatul Musolli. Mai sini abang ajar kat rumah. Tu tak apa.
Atau kerana muda ni fitnah lah nanti. Atau kerana harta atau sebagainya. Dan harus mereka itu ke masjid lagi jika tiada jadi fitnah dengan sebab mereka itu, seperti bercampur gaul dengan lelaki atau mereka itu menggalakkan lelaki atau sebagainya, maka pada waktu ini tiada harus datang berjemaah. Jadi kita dalam bab ni kena jaga lah, kan? Kena jaga supaya tidak timbul fitnah. Habis. Jadi hadis ni yang kita baca tadi, bab yang kedua, cerita tentang subuh tu sunat berpagi-pagi awal lah. Jangan ditunggu sampai dah cerah. Yalah subuh sebab apa? Orang tak ada Subuh ni orang lambat sikit, kadang kita tunggu sampai cerah. Dah pukul 6.45 dah. 6.45 kita tak mula lagi sebab menunggu baru 3 orang kita tu kan. Tunggu sekejap ya, kita tunggu 2 saf. Cerah sangat. Tapi kenapa dalam bab ni Imam Abu Hanifah dia kata menanti cerah itu lebih afdal, menunjukkan mesti ada dalil. Imam Abu Hanifah macam malam tadi saya baca berkaitan dengan qamat, iqamah. Kan? Maknanya dalam hadis yang pakai oleh kita mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lain selain daripada Imam Abu Hanifah ni, tunggal, maknanya Allahu Akbar, tunggal lah tu. Kalau azan digenap Allahu Akbar, genap kan. Qamat di tunggal. Ada hadis dia. Lepas tu Abu Hanifah pula pada dia di 17 kalimah juga macam azan. Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah. Tak sama pula, tapi sebab dia ada hadis dia. Macam ni lah. Imam Abu Hanifah ada afdal, cerah sikit. Bab, kita tengok bab ketiga pula, bab majaa fil isfari bil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menanti cerah dengan sembahyang subuh. Ada hadis. An Rafi'i bin Haziji qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Hadis hasan daripada Rafi' bin Khadij, katanya telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ia, cerahkan olehmu dengan fajar maka bahawasanya ialah lebih besar bagi pahala. Tadi hadis berkaitan dengan subuh tu gelap. Ini hadis berkaitan dengan cerah pula. Cerah olehmu dengan fajar, dengan subuh tu cerahkan sikit, maka ia lebih besar bagi pahala. Ketahuilah kiranya saudaraku, seseorang yang hendak sembahyang subuh itu adalah afdal menanti cerah ataupun afdal bergelap. Maka diterangkan pada masalah 33 yang tadi ya kita baca tadi, hukumnya di sisi ulama iaitu khilaf. Ada khilaf berdasarkan hadis ni, lepas tu berdasarkan hadis ni kan, khilaf. Setengahnya mengatakan bergelap lebih afdal, dan setengahnya mengatakan nanti cerah afdal. Tetapi banyaklah ulama yang berjalan sebagai kata Syafi'i, iaitu bergelap afdal. Dan orang yang mengatakan bercerah itu afdal ialah dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi an Rafi' bin Hadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Diriwayatkan daripada Rafi' bin Hadij, katanya telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ia, nantikan cerah oleh sekalian kamu dengan sembahyang fajar, iaitu sembahyang subuh, maka bahawasanya ialah yang lebih besar bagi pahala. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Barzah, Jabir dan Bilal. Dan kata Abu Isa bermula hadis Rafi' ialah hadis hasan. Masalah menanti cerah sembahyang subuh dan hukumnya.
Kata Abu Isa Tirmizi, dan sesungguhnya telah memikirkan oleh ketiadaan seorang daripada ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in akan menanti cerah dengan sembahyang subuh, dan dengan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Maknanya tidak didapati dari kalangan ahli ilmi, di kalangan ahli ilmi, di kalangan sahabat. Maknanya menanti, tak ada lah ni. Mana sahabat-sahabat pun, di kalangan para ulama pun ambil yang sembahyang subuh ni bergelap. Tapi bergelap tu tak adalah macam maghrib selisih. Maghrib ni selisih dia, ada yang kata pendek, lepas azan tu kamat je kan. Subuh tak adalah macam tu. Subuh ni dia ada ruang lah sikit nak bagi orang bersiap-siap. Sebab tu kalau kita tetapkan masa ni, antara azan dan iqamah ni, masa dia ialah bagi orang yang makan, sempat dia makan. Bagi orang tengah makan tu, maknanya azan, dia tengah makan, nak kamat tu, maknanya habislah makan dia tu. Bukan kita tunggu dia habis makan. Masa orang yang biasa ni, dia makan, habis makan. Bukan suruh tunggu orang makan kan. Azan, makan tu. Tak apa, habis kan, saya tunggu. Kan dia tambah 2 pinggan, 7.30 tak semayang lagi kan. Jadi kalau orang yang qada hajat, selesailah dia punya qada hajat dia. Kalau orang minum, selesai minum dia. Maknanya jarak masa antara antara azan dengan qamat. Jadi kita pun tetapkanlah waktu. Kita jangka lebih kurang 10 minit contoh kan. Tapi subuh ni maknanya kita lewatkan sikit sebab orang baru bangun tidur. Kadang dia, kalau orang jenis darah tinggi ni, dia tak terus terjun bangun katil terus kan. Dia relax tu, bagi darah tu maintain. Itu saja termenung tu 5 minit kan. Jadi maksud walaupun cerah, walaupun gelap, tapi bukanlah terlampau cepat. Dan kata Syafi'i Ahmad Ishaq, bermula makna nanti cerah yang afdal itu. Bermula makna nanti cerah yang afdal itu ialah cerah fajar sedikit, supaya tahqiq subuh tu, confirm subuh tu. Maka tiadalah syak pada masuk waktunya, dan tiada memikir akan bahawasanya makna menanti cerah itu ialah mentakhirkan sembahyang. Kata Syafi'i dalam kemudian daripada telah dikeluarkannya hadis daripada masalah 35 itu, dan sungguhnya telah berkata setengah orang, bermula menanti cerah dengan subuh lebih suka kepada kami. Sungguhnya telah berkata setengah orang, dia tak sebut siapa, tapi bermula menanti cerah subuh itu lebih suka kepada kami. Katanya, dan diriwayatkan 2 hadis yang bersalah-salah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah kami ambil dengan salah satu daripada keduanya, dan ialah hadis Rafi' bin Khadish di dalam masalah 35 itu. Dan katanya telah kami ambil dengan dia kerana bahawasanya adalah ia lebih senang dengan manusia. Lebih senang. Maknanya kalau lewatkan sikit tu, orang pun lebih senang. Kalau masjid tu jauh, datang tu sempat lagi. Ada dalam yang kita baca yang bab lepas tu kan, bukan tidur sekejap tu, ambil baring nak ambil sunnah tu lah kan. Ada dalam kita baca yang lepas kan. Cuma yang saya cakap ialah, kalau kita baring-baring terus lelap, bukan maksud ambil baring tu untuk, sebab begitu yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi daripada malam tu dah tahajud kan. Kita tak tahajud pun. Tapi kalau setengah orang dia nak ambil sunat juga, dia ambil juga sunat sekejap, baring sekejap. Bab keempat, bab maja'a fi ta'jili bizuhri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menyegerakan dengan sembahyang zuhur. Jadi bab subuh tadi, daripada bab yang kedua ke ketiga,
Pertama, hadis berkaitan dengan gelap. Gelap sembahyang subuh ni maknanya masih gelap lagi. Dan yang kedua, hadis berkaitan dengan Nabi kata tunggu cerah sikit tu. Tapi Imam Syafi'i kata maksud tunggu cerah sikit tu bukanlah tunggu cerah macam sekarang ni baru nak sembahyang subuh. Cerah, tunggu cerah sikit tu supaya tahqiq, kan? Confirm lah ni dah masuk. Walau macam mana pun, bila kita baca tadi, tengok Imam Abu Hanifah dia kata apa? Menanti cerah itu lebih afdal. Tapi bila kata menanti cerah itu lebih afdal, bukanlah sampai maksud cerah. Cerah sampai subuh gajah. Walau apa pun sembahyang ni yang afdalnya ialah di awal waktu. Tapi oleh kerana kitab Baharul Mazi ni dia bawa hadis, walaupun benda tu khilaf, kita tak pakai Imam Syafi'i tak beramal dengan hadis tu, tapi dia bawa juga hadis untuk pengetahuan kita. Maknanya fahamlah kita bahawa dalam bab subuh ni pun tak sama juga antara empat mazhab. Tak, sebab sembahyang ni afdal dia awal waktu. Kan? Cumanya bila sembahyang ni memang dia kan sembahyang ni ada waktu afdal, waktu makro, waktu uzur, waktu tegak, waktu haram pun ada, kan? Jadi waktu banyak waktu ni, waktu yang paling afdal sembahyang ni memang awal waktu lah. Cuma dalam bab subuh ni, subuh, maghrib pun ada khilaf juga, kan? Lepas tu asar pun nanti ada juga khilaf. Kemudian kita pula, tapi Imam Syafi'i macam mana? Dalam bab subuh Imam Syafi'i maknanya gelap-gelap lagi. Kalau maghrib pula, maghrib dalam mazhab Syafi'i ada juga sembahyang sunat sebelum maghrib. Sunat juga, tapi tak adalah sunat yang dikatakan sunat muakkad, kan? Sunat juga, tapi tak termasuklah sunat muakkad. Tapi subuh ni sembahyang sunat dia muakkad. Itu yang kadang-kadang bila tertinggal tu seolah galat betul. Kan, galat betul, tak dapat sembahyang sunat sebelum subuh. Tetapi apabila sahabat Nabi SAW lepas sembahyang subuh dia sembahyang, Nabi tegur, kemudian dia kata tadi dia tak sembahyang, dia tak sempat sembahyang sunat. Jadi bila tahu Nabi, rupanya dia sembahyang sunat qada. Jadi Nabi tak marah pun, kan? Menunjukkan boleh qada sembahyang sunat sebelum subuh. Sebab tu dalam kita tengok hari ni yang viral baru ni semenjak kematian Elizabeth, kan? Elizabeth. Kan ada dalam, kalau kita tengok dalam media sosial ditunjukkan kekayaan simpanan emas, kan? Dia tunjuk negara dia kaya. Lepas tu last sekali dia kata apa? Tetapi orang yang sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih kaya daripada apa yang ditunjukkan, kerana dia punya nilai dia lebih besar daripada dunia dan seisi dunia. Yang tunjuk tu setakat emas je. Ini lebih besar, lebih bernilai, lebih mahal daripada dunia dan seisi dunia. Dunia dan seisi dunia ni maknanya habis lah. Itu emas je, ni perak dengan minyak dengan gas apa semua. Dia punya nilai lagi besar, bukan kata sama, lebih besar daripada dunia dan seisi dunia. Jadi sebab tu rugi sangatlah kita sebenarnya.
kan, rugi sangat. Jadi kalau tertinggal macam mana pun kita buatlah semula qada kan. Bab yang keempat, bab majaa fi ta'jili bizuhri, bab yang telah datang pada menyatakan hadis menyegerakan dengan sembahyang zuhur. An Aisyah qalat ma raaitu ahadan kana ashadda ta'jilan li zuhri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala min Abi Bakrin wala min Umar. Hasan. Daripada Aisyah katanya, tiada aku lihat akan seorang yang lebih sangat menyegerakan bagi zuhur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada daripada Abi Bakar dan tiada daripada Umar. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah sembahyang zuhur itu dituntut oleh syarak menyegerakan akan sembahyangnya barang mana musim sekalipun, atas kata setengah ulama. Dan kata setengah ulama sunat mentakhirkan dia sama ada musim panas atau dingin. Dan kata setengahnya ada tafsil, iaitu jika sekiranya panas amat sunat ditakhirkan sampai sejuk sedikit hari, dan jika sekiranya musim sejuk sunat pula menyegerakan sembahyang zuhur itu. Maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menunjukkan umum suruh menyegerakan sembahyang zuhur itu, dengarlah bunyinya demikian ini. Maknanya secara umumnya sembahyang ni segera. Tapi ada juga ulama, setengah ulama kata sunat takhirkan kalau musim tu musim panas, tunggu bagi redup sikit kan. Maknanya dalam bab waktu solat ni pun ada khilaf. An Aisyah qalat ma raaitu ahadan kana ashadda ta'jilan lizuhri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala min Abi Bakrin wala min Umar. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia tiada aku lihat akan seorang yang lebih menyegerakan sembahyang bagi zuhur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada daripada Abi Bakar dan tiada daripada Umar. Maka dengan kata Siti Aisyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya yang besar itu bersangat-sangat menyegerakan sembahyang zuhur itu manakala masuk waktunya, dan tiada disebut tertentu segera itu musim panas atau sejuk. Kata Abu Isa, bab ini ada riwayat daripada Jabir, Kabab, Abi Barzah, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Anas, Jabir dan bin Samurah. Dan kata Abu Isa bermula hadis Aisyah, hadis Hasan. Masalah menyegerakan sembahyang zuhur dan hukumnya, kata Abu Isa, dan dialah yakni seperti dalam hadis masalah 37, itulah yang memilih akan dia oleh ahli ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kemudian daripada mereka itu, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Kata Abu Isa lagi, ada riwayat daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra hina zalati syamsu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang zuhur ia ketika gelincir matahari. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam dan menyegerai orang yang tiada musafir akan zuhur, imam atau menunggal pada tiap-tiap waktu melainkan pada waktu bersangatan panas, dan menyegerai orang yang tiada musafir. Orang musafir tak apalah, dia boleh buat jamak takhir kan. Dan menyegerai orang yang tidak musafir akan zuhur, imam atau menunggal. Imam atau menunggal, imam ke sembahyang sendiri ke, pada tiap-tiap waktu melainkan pada waktu bersangatan panas. Kata Imam Nawawi, sunat mendahulukan dia. Kalau lewatkan pun ada ilat dia, ada sebab dia. Kalau hari ni macam kita, tak ada pun ilat sebab panas kan. Jadi begitu juga kalau kita belajar bab air musyammas. Air musyammas ni, yang air makruh kita pakai tu, air yang berada di tengah-tengah, air panas, air tengah-tengah panas, yang mana air ni dia punya bekas dia pun daripada tembaga ke, daripada besi ke, daripada aluminium ke. Dia air tu di tengah-tengah panas, maknanya kalau kita pakai air tu untuk ambil wuduk ke, menyebabkan kulit kita ni akan jadi sopak ke, mengelupas ke apa, maknanya membahayakan. Jadi air musyammas ni makruh gunakan. Jadi air musyammas ni bila dibuat contoh kat Malaysia ni, jadi Malaysia ni tak ada lah air musyammas kan? Sebab air kat tempat kita ni dia panas, walaupun panas pun, tapi tak adalah sampai bila guna tu mudarat kat kita. Jadi air musyammas ni bukan kat tempat kita, negara yang panas terik ke apa kan. Begitu juga dengan yang sembahyang zuhur tadi.
Dia kata, Imam Syafi'i kata sembahyang Zuhur segeralah, cuma melainkan kalau panas. Kita panas apa? Sampai surau sejuk. Kat luar panas. Ini suasana mungkin zaman tu kan. Kata Imam Nawawi, sunat mendahulukan sembahyang Zuhur pada awal waktu pada lain daripada bersangatan panas, dan dengan dia lah berkata Syafi'i rahimahullah taala dan jumhur. Tak ada lah. Jadi kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, sembahyang Zuhur ni awal waktu. Kemudian bab kelima, ini bab ni tak kita baca sebab dia pun tak panjang, kita bacalah. Bab kelima ni bab maja'a fi ta'khirul zuhri fi syiddatil harri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis mentakhirkan zuhur dalam masa bersangatan panas. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal harru fa abridu bizuhri anis salah fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersangatan panas maka sejukkan oleh sekalian kamu dengan zuhur daripada semayang, maka bahawa bersangatan panas itu daripada haba panas neraka. Masya-Allah. Haba itu haba. Macam kita demam kan, demam tu pun yang panas demam tu adalah haba panas. Itu haba tu, tapi itu kita tak tahan. Bayangkan. Ketahuilah kiranya saudaraku boleh mentakhirkan sembahyang zuhur itu jikalau bersangatan panas. Boleh tak mentakhirkan sembahyang zuhur tu? Boleh jikalau bersangatan panas. Ada hadis dia, tetapi adalah dituntut takhir itu bagi orang yang hendak pergi berjemaah ke masjid. Masalahnya misalan dia nak pergi masjid, panas-panas ni, tengah panas, jadi tunggulah redup sikit. Orang sembahyang kat rumah tak terlibat lah, ataupun kita ni tak terlibat lah, atau umum bagi orang pergi jemaah dan tiada pergi, maka dapat hukum pada masalah 40. Dan ini hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi akan jadi menunjukkan suruh nanti sejuk hari pada sembahyang zuhur. Demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal harru fa abridu bizuhri anis salah fa in shiddatal harri min faihi jahannam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersangatan panas hari maka nantilah sejuk oleh sekalian kamu dengan zuhur daripada sembahyangnya, maka bahawasanya bersangatan panas hari itu daripada haba-haba panas api neraka jahannam. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id, Abi Zar Ibn Umar Al-Mughirah Al-Qasim Sufyan bin Sufyan daripada bapanya Abi Musa bin Abbas dan Anas. Kata Abu Isa lagi bermula hadis Abu Hurairah ila hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Syafi'i dan dalam Al-Um dan Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Masalah mentakhirkan zuhur musim panas. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah memilih oleh satu kaum daripada ahli ilmi akan takhir sembahyang zuhur dalam waktu bersangatan panas, dan ialah perkataan Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Kata Syafi'i, hanya senya menanti sejuk dengan sembahyang zuhur itu apabila ada masjid yang dipergikan oleh ahlinya dari jauh. Maka ada pun orang yang sembahyang seorang dan yang sembahyang dalam masjid kaumnya, maka yang lebih aku suka baginya bahawa tiada mentakhirkan sembahyang dalam masa bersangatan panas. Kata Abu Isa lagi, dan maksud mereka yang berjalan dan mentakhirkan zuhur pada waktu panas sama dipergikan ke masjid atau tidak, ialah yang lebih aula dan lebih kuat mengikutnya. Dan ada pun barang yang berjalan kepadanya oleh Imam Syafi'i bahawa tiada mengapa, rukhsah, keringanan itu bagi orang yang pergi dari jauh dan masyaqqah itu sahaja. Keringanan itu saja. Ada masyaqqah ni maknanya ada kesulitan. Maka bahawasanya apa kesulitan dia? Panas, terlampau panas. Maka bahawa pada hadis Abi Zar barang yang menunjukkan atas menyalahi barang yang dikatakan Syafi'i. Qala Abu Zar, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa azzana Bilal bi salati zuhri. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal abrid thumma abrid. Kata Abu Zar radhiyallahu anhu, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir. Maka bang Bilal dengan sembahyang zuhur. Maka Bilal pun azan zuhur. Maka sabda Nabi SAW, ya Bilal, nanti sejuk hari sedikit. Kemudian daripada tiada berapa lama pula bangun Bilal hendak kamat. Maka sabdanya, ya Bilal, nanti sejuk dulu.
Maka jikalau adalah maksud menanti sejuk itu atau barang yang dijalankan oleh Syafi'i dan saya tiada ada nanti sejuk Nabi dan sahabatnya, itu bermaksud kerana berhimpunan mereka itu dalam musafir, dan adalah mereka itu tiada berhajat akan berdatang-datang dari jauh. Kata Abu Isa menyambungkan hadis Abu Zaid itu, iaitu berhentilah Bilal daripada qamat sembahyang zuhur dengan kerana menanti sejuk hari sebagaimana suruh Nabi, hingga kami lihat akan bayang-bayang cangkat atau bukit yang tinggi itu telah nyata. Kemudian qamat ia, maka sembahyang ia. Macam ni. Panas kan? Panas. Lepas tu ada bukit. Kan? Jadi bila qamat Nabi kata tunggu sejuk sikit. Maksudnya bila bayang-bayang daripada bukit tu dah nampak tu, bolehlah sembahyang kat tempat yang geduk tu, kan? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pesangatan panas itu daripada panas sanggur api Jahannam, maka hendaklah nanti sejuk sekalian kamu daripada sembahyang. Macam kita lah sembahyang tengah hari nak kan, selalu kalau kita duduk kat sini petang-petang adalah adanya bayang, dapatlah kita ni kan. Tapi belum ada berbayang, tunggu dulu berbayang. Itu ni musafir, tak ada tempat nak ni. Ada bukit-bukit. Bila dah berbayang sikit, baru Nabi sembahyang zuhur. Maknanya dia bawa hadis ni sebab tu kata hadis Nabi SAW ni hidup. Walaupun ada part tu sekali Nabi buat, tapi ulama mengkaji. Walaupun segi hukumnya sembahyang zuhur ni, sembahyang ni sunat di awal waktu, afdalnya awal waktu. Tapi ada Nabi pernah buat agak tunggu redup sikit. Ulama keluarkan juga hadis ni sebagai menunjukkan bahawa setiap apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia menjadi kajian hidup lah hadis tu. Jadi termasuk juga macam minum air Zam-Zam. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila minum air Zam-Zam tu ada dalam keadaan berdiri tu kan. Jadi jadi sunat juga. Jadi Nabi pernah sembahyang terlebih rakaat, kemudian Nabi sujud sahwi, maka dikaji juga, maka dia menjadi hukum kepada kita juga. Kalau kita, walaupun kita orang yang popular kat kampung ni, satu orang imam kan, bila kita makan aiskrim, contoh makan aiskrim sambil berjalan, orang tak ada kata orang jadikan benda tu sebagai panduan ke apa, tak ada. Tapi kalau baginda Nabi SAW pernah minum sambil berdiri pun, maka menjadi sunnah pada kita pula kan, minum air Zam-Zam tu dalam keadaan tak sama macam minum air biasa ni, diri, sebab Nabi pernah berdiri. Masalah mentakhirkan zuhur kerana panas dan akhirnya, kata Syafi'i dalam Al-Um, dan jangan sampai mentakhirkan sembahyang zuhur hingga akhir waktu, sebagai boleh sembahyang iakan zuhur dan asar sekali. Dan tetapinya menanti sejuk itu barang yang diketahui sembahyang akan dia dengan nama berlambatan jua dan habis daripada sembahyangnya dahulu daripada akhir waktu, supaya ada antara selesai sembahyangnya daripada antara akhir waktu penceraian. Inilah hukum jikalau pergi berjemaah ke masjid dan masjid jauh. Adapun orang yang sembahyang di rumah atau sembahyang zuhur di tengah lapang rumahnya dengan berjemaah yang tiada datang hadir melainkan orang yang sudah ada jua, maka hendaklah sembahyang pada waktunya, kerana bukannya ada menyakiti akan mereka itu oleh panas. Panas tu mungkin menyakitkan badan lah, nanti tengah sembahyang panas-panas hilang pula khusyuk. Kata Syafi'i, dan jangan ditakhirkan sembahyang zuhur dalam musim sejuk sebagaimana ada sekalipun. Musim sejuk, kata Imam Syafi'i, walau apa sekalipun jangan ditakhirkan. Yang musim panas sebab ada hadis dia. Secara kesimpulannya bahawa sembahyang zuhur, sembahyang subuh kan, afdalnya diawalkan. Wallahu a'lam. Akan datang kita tengok bab ke-6, bab ke-7, iaitu sembahyang asar, menyegerakan sembahyang asar dan mentakhirkan sembahyang asar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.